Imam Malik kan, antara ulama yang sangat tinggi adabnya, akhlaknya Imam Malik. Bila dia nak mengajarkan hadis Nabi, dia nak baca satu hadis Nabi pun, dia punya adab dengan hadis Nabi tu macam dia sedang beradab dengan Rasulullah. Sebab dia nak baca kalam Rasulullah kan. Dia akan mandi, dia akan pilih pakaian yang terbaik, dia pakai wangian. Kita kalau pakai yang terbaik ni nak pergi kenduri kan, dia pakai sehabis baik dan dia baca dengan tenang. Bahkan diceritakan pernah dia sampaikan hadis Nabi, ketika itu dia sedang disengat dengan binatang berbisa. Muka dia sudah merah padam, tapi dia baca juga dengan tenang, dengan penuh adab. Selepas selesai dia menyampaikan, lepas tu dia minta anak muridnya tengok apa yang berada di belakangnya. Ibarat kalajengking begitulah, binatang berbisa menyengat sampai darah sudah keluar, tapi dia tidak berhenti kerana menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak pernah jumpa Nabi, tak macam sahabat. Dia boleh direct untuk hormat Nabi, memuliakan Nabi. Kita tidak dapat. Yang kita sampai hari ini hadis Nabi. Tapi kita masih boleh berakhlak dengan Nabi, dengan kita berakhlak bila hadis Nabi dibacakan. Sebab itu saya suka kalau saya bacakan hadis Nabi, saya minta audien pun baca juga. Sebab kalau saya baca seorang-seorang, kadang-kadang ada yang tak bagi perhatian, ada yang tidak tahu nak beradab bila dibacakan hadis Nabi. Sama juga dengan Al-Quranul Karim. Bila ada yang baca Quran, kita kena beradab. Itu kalam Allah. Okey, kita baca sama-sama ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf ya, benarlah kata-kata Nabi, hadis yang sahih. Nabi bersabda, man kana, tak apa, ini saya semangat. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, akhir kalimah yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafas, la ilaha illallah, Nabi sebut dakhalal jannah, dijamin baginya syurga. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda lihat sendiri sekeliling tu, kita ada tiang-tiang yang tegak berdiri. Di sana pun adalah satu usaha untuk membangunkan pusat ilmu di sini, madrasah yang akan dibangunkan nanti. Itu juga memerlukan sumbangan dan juga bantuan daripada semua yang akan menelan belanja sebanyak 2 juta dalam masa tempoh 6 bulan daripada sekarang. Dan operasi di sini pun akan bermula pada bulan Mac tahun hadapan 2024. Saya nak share rumah contoh pada siapa yang ingin berhajat, mengimpikan untuk jadi penduduk di Perkampungan Hijaz, silakan. Dia bukan hanya untuk warga emas, untuk warga muda lagilah kita alu-alukan. Tetapi dengan syarat yang menginap di sini, dia mesti istiqamah dengan majlis ilmu yang kita akan adakan setiap hari. Ada pengajian berkitab, ada pengajian formal untuk anak-anak kan, sekolah-sekolah akan dibina di dalam sekolah rendah, sekolah menengah. Kita plan tu sampai nak bina college lah, insya-Allah. Kemudian dalam ini akan dibuat agrotourism, akan dibina resort,
akan ada suka-suka sunat memanah, berkuda, berenang. Sebab tu kita akan buat beberapa kolam renang tertutup bagi perempuan, kolam renang khas bagi lelaki dan untuk keluarga. Kemudian dalam ini akan dibangunkan mini-mini kilang untuk wujudkan ruang pekerjaan, dan dalamnya ada plantation. Kita dah mulakan dah apa, nanti kita bawa. Kita ada perikanan, ikan dah berapa kolam dah kita ni ikan kita dah keluarkan hasil dah. Kita dah dapat pendapatan dah daripada ikan. Kemudian kita akan buat mini zoo sebagai tarikan tempat ini. Perkampungan Hijrah ini akan menjadi tarikan pelancongan luar negara, dalam negara, Islam dan non-Muslim. Kita nak supaya mereka hadir dengan tarikan pelancongan, tetapi mereka hadir ke sebuah tempat untuk berhijrah. Hijrah daripada non-Muslim kepada Muslim, hijrah daripada kurang baik lebih baik, dan hijrahkan diri kita daripada alam dunia ke alam barzah dengan lebih baik. Macam itulah. Okey, so pasal apa saja persoalan tentang perkampungan Al-Hijrah, anda boleh rujuk kepada laman rasmi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini ada rumah contoh. Boleh tengok. Ini ada rumah contoh. Ini rumah contoh untuk 1 bilik. Kita akan buat rumah 2 bilik. Kita akan buat rumah 3 bilik jika ada yang untuk 3 bilik. Sebab tu saya katakan bukan hanya untuk warga emas. Mungkin ada keluarga yang ingin menginap di sini, tapi dengan syarat dia boleh komit dengan majlis ilmu yang kita buat. Sebab kita nak masjid yang kita bina, surau ataupun pusat ilmu itu imarah. Jadi kita tak nak, okey, dia nak surrounding yang ilmiah, yang islami, so dia nak duduk di sini, no. Okey, kita boleh tengok yang paling utama, mereka yang menginap di sini adalah mereka yang boleh memberikan komitmen lah kepada program-program yang disediakan. Okey, kita boleh tengok ini rumah contoh kita. Ini bilik. Ini kita buat contoh kalau siapa yang nak beli rumah di sini dengan siap ID, dia wakaf, sistem wakaf. Beli dan wakafkan kepada Yayasan Al-Hijrah. Okey, ini tandas apa semua. Okey, inilah design yang kita cadangkan. Inilah contohnya kita siapkan kitchen cabinet apa semua. Okey, ini adalah kawasan pertanian yang kita dah mula membajak. Kita dah mula ni lebih kurang 1 ekar. Ini adalah test lah. Ini adalah pilot project untuk pertanian. Kita akan buat sistem fertigasi. Ini dalam proses lagi semua ni. Kalau berjaya untuk pilot project di sini, kita terus buat timun lah. Timun fertigasi, timun batang. Berjaya, kita akan buat untuk 4 ekar lagi di tanah yang lain. Tuan-puan sekalian, itu yang saya sebutkan. Kita memang ada plan untuk sustain ekonomi supaya kita tidak bergantung pada semua ramai bagi kos operasi perkampungan Hijrah. Namun peringkat awal untuk membangunkan bangunan-bangunan yang besar. Contoh International Islamic School, masjid, musalla, mini-mini kilang, rumah-rumah asnaf, rumah anak yatim, rumah fakir miskin, rumah ibu tunggal petunggal, rumah pekerja, gelandangan, semua itu adalah memerlukan kos yang sangat tinggi, juta-juta. Itu yang peringkat awal kita perlukan sokongan, sumbangan daripada tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah jadikanlah perkampungan Hijrah ni satu tempat pilihan anda untuk menanam tanaman yang akan dituai nikmatnya di akhirat kelak. Sebab itu kita panggil dunia adalah ladang untuk menanam dan untuk menikmati hasil adalah di akhirat. So jadikanlah perkampungan Hijrah 42 ekar ni sebagai ladang untuk menanam tanaman yang akan kita nikmati di akhirat, iaitu tanaman pahala untuk kita semua.